Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa ashabihi ansariddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد, pertamanya saya ingatkan diri saya sendiri dan juga ahli jemaah sekalian supaya ikhlaskan niat untuk hadir di sini semata-mata kerana Allah Ta'ala, supaya kehadiran kita dalam majlis ilmu seperti ini tidak menjadi sia-sia dan tidak menjadi satu dosa kerana niat yang salah. Bahkan kita harapkan dengan niat yang ikhlas kita dapat pahala yang besar di sisi Allah, keberkatannya dan juga manfaat dunia dan akhirat lillahi ta'ala. Kita terus kepada kitab. Pengarang berkata, minha أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين لا على قصد التشبيه. Maknanya antaranya bahawa berkata seseorang kepada muslim yang lain, wahai kafir, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai orang yang tidak beragama, dengan maksud bahawa agama orang Islam itu kafir, agama orang Islam itu ada agama kafir, atau agama Yahudi atau Nasrani, atau bukan suatu agama, bukan atas tujuan menyamakannya dengan perbuatan mereka, perbuatan orang-orang kafir. Katanya di antaranya, antara apa ni? Antara contoh sebab seseorang tu menjadi kafir dengan perkataannya. Sebelum ni kita dah beritahu bahawa seseorang tu menjadi kafir dengan sebab salah satu di antara tiga perkara. Pertamanya, sebabnya i'tiqad, pegangan, keyakinan dalam hati. Yang keduanya, dengan sebab perbuatannya. Dia melakukan satu perbuatan, maka dia menjadi kafir. Yang ketiganya, dengan sebab apa? Dengan sebab perkataan, ucapan yang dia ungkapkan di lidahnya. Ini pun boleh menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Perkataan kufur lah. Jadi contoh dah banyak disebutkan dalam kitab yang kita dengar ni. Itu kalau keyakinan, contohnya kalau seorang tu menjadi murtad dengan sebab keyakinan, contohnya dalam hatinya ragu-ragu tentang kewujudan Allah, murtad. Kalau menafikan pun murtad juga. Ataupun dia menafikan salah satu di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah, seperti sifat ilmu, sifat hayat, sifat qudrah, sifat iradah Allah. Yang ini pun sama, murtad.
Tapi orang tak tahu lah. Sebab keyakinan dalam hati, orang tak tahu. Antaranya lagi, kalau seseorang tu berkeyakinan dalam hatinya, percaya dalam hatinya, dia percaya dalam hatinya bahawa alam ini azali, katanya. Alam ini azali, maknanya alam ini wujud tanpa permulaan, pun kufur. Antaranya lagi, dalam hatinya beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu suatu jisim, sedangkan jisim ni sudah pun disepakati oleh ahli ulama bukan sifat Allah Ta'ala, bahkan wajib disucikan Allah Ta'ala daripada sifat ini, kerana ini sifat makhluk. Bagi siapa yang beriktikad demikian, maka kufur wal'iyadzubillah. Itu iktikad. Ada lagi bab iktikad ni, antaranya menghalalkan perkara yang haram, sedangkan haram itu telah diijma'kan ulama, dan perkara tersebut memang diketahui secara umum di kalangan orang-orang Islam. Baik orang alim, baik orang awam, semua tahu bahawa perkara ini haram. Dan antara lain lagi, menafikan kewajipan perkara yang fardu, sedangkan perkara fardu itu telah pun disepakati oleh ahli ulama, dan perkara ini juga diketahui oleh orang awam, semua tahu. Maka perkara ini pun menyebabkan seorang itu jadi murtad, ataupun menafikan mana-mana hukum syariat, hukum syariat, sedangkan perkara itu sudah pun maklum dalam agama kita, dan perkara ini menjadi satu kesepakatan ulama, lalu dinafikan juga dalam hatinya, maka perkara ini pun, maka ini antara contoh menyebabkan seorang tu jadi murtad. Antara lain lagi, dia sudah i'tikad lagi. Dia sudah i'tikad bila seorang tu berazam untuk menjadi kafir pada masa hadapan. Contoh, dia berazam dalam tahun 2030 nanti, katanya dia nak jadi murtad, ataupun dia nak jadi kafir, ataupun dia nak melakukan perkara yang menyebabkan jadi murtad. Maka orang macam ni pun murtad serta merta, tak payah tunggu 20-30 nanti. Dah murtad serta merta. Jelas itu dari sudut i'tiqad. Kemudian dari sudut perbuatan, contohnya seorang tu sujud kepada berhala, sujud kepada matahari. Yang ni tak kira sama ada tujuannya memang nak sembah matahari itu, sembah berhala tu, ataupun tidak. Mungkin tujuan nak gurau, tapi tak kena gurau macam itu. Gurau macam tu menyebabkan dia sendiri jadi murtad. Lain pula kalau seorang tu sujud kepada sesama manusia. Kalau baru tengok tujuannya. Kalau seorang tu sujud kepada manusia, tengok tujuannya apa. Kalau maksudnya untuk menyembah orang tu, dianggap orang tu sebagai Tuhannya, murtad. Tapi kalau seseorang tu sujud kepada mak bapak dia, ataupun kepada gurunya, atau kepada pemimpinnya, dengan tujuan memberi penghormatan, sebagai tanda penghormatan, yang ni taklah menyebabkan seorang tu berbuat demikian jadi murtad, tak. Tetapi perbuatan tersebut tetap dilarang, haram dalam syariat Nabi Muhammad. Sujud pada mak bapak pun tak boleh. Kemudian sujud pada suami pun tak boleh. Seterusnya, antara perbuatan murtad lagi ialah melemparkan atau meletakkan mushaf di tempat yang kotor, mushaf Al-Quran, ataupun helaian-helaian yang ada padanya Al-Quran, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, nama-nama malaikat, ataupun perkara-perkara yang dimuliakan dalam agama kita, seperti hukum syariat, ataupun nama syiar yang tertentu, contohnya Aidil Fitri, Waqaf, masjid. Itu perkataan yang dimuliakan dalam agama. Lalu orang tu letak dalam tempat yang kotor, dia lempar ke tempat yang kotor, maka ini pun murtad. Dia buat tu dalam keadaan dia sengaja, dia tahu ada perkataan tersebut, maka murtadlah orang tu. Wal'iyadzubillah. Itu dari sudut perbuatan. Sekarang kita nak tengok dari sudut perkataan. Dari sudut perkataan ni sangat banyak. Sebagaimana pengarang sebelum tu bagi tahu, sebelum dia datangkan contoh ni, dia bagi tahu wal qismu tsalithul aqwalu wa hiya kathiratun jiddan la tanhasir. Dan pembahagian yang ketiga adalah perkataan. Bahagian murtad yang ketiga adalah dengan sebab perkataan, iaitu
Ianya terlalu banyak sehingga tidak terkira. Banyak sangat sehingga tak terkira. Masya Allah, banyak. Antaranya bila seseorang Muslim berkata kepada seorang Muslim yang lain dengan katanya, wahai kafir. Dipanggil orang Islam lain itu, wahai kafir. Ataupun dipanggil wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai orang tak ada agama. Dengan tujuan, dengan maksud bahawa agama yang dianut oleh orang Islam tu bukan agama Islam. Maksudnya agama yang kau anut tu adalah agama Yahudi, agama Kristian, agama orang kafir, ataupun ni bukan satu agama. Maka orang cakap macam tu kafir. Dengan maksud begitu, maka kafirlah orang cakap hei kafir tadi. Jelas tapi kalau tujuannya nak cakap tu perkataan yang sama, tapi maksudnya ialah perangai orang tu macam orang kafir, lalu dia panggil hei kafir. Tengok orang tu macam perangai Yahudi. Biasa orang sebut apa? Ni harga barang ni harga Yahudi punya ni. Harga Israel ke harga Yahudi sebut? Harga Yahudi jadi harga Yahudi. Ni bukan pasal harga tu. Dia tengok perangai orang tu macam perangai Yahudi, lalu dia panggil orang tu hei Yahudi. Ataupun tengok orang tu perangai macam orang kafir, lalu dia panggil hei orang kafir. Ataupun dia tengok orang tu macam orang tak ada agama, macam tak ada pegangan agama Islam, hidup tunggal langgang, yang fardu ditinggalkan, yang haram dilanggarnya, yang hak orang boleh ambilnya, uskul dia je. Lalu orang panggil dia hei orang tak ada agama. Tu dengan maksud itu, dengan maksud nak samakan perbuatan perangai orang tu macam orang yang kafir tadi tu. Apa hukumnya? Tetap haram. Dilarang berkata demikian sesama orang Muslim, sesama orang Islam. Tetapi perkataan yang sama yang disebut, tapi dengan maksud menyamakan perangai orang tu dengan perangai orang kafir, tidaklah menyebabkan orang panggil hei kafir tu menjadi kafir. Jelas Orang bercakap macam tu dianggap sebagai fasik. Fasik, orang berkata demikian, berkata hei kafir, dengan tujuan nak samakan orang tu, perangai orang tu dengan perangai orang kafir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Sebelum lebih lanjut, saya ada sebut tak kaedah lafaz kufur? Ada kaedah namanya kaedah lafaz kufur sarih dan lafaz kufur zahir. Ada beritahu? Yang tadi tu, kalau orang panggil hei kafir tu kategori apa? Lafaz kufur sarih ke lafaz kufur zahir? Lafaz kufur zahir. Kenapa? Sebab dia menanggung dua makna. Ada dua makna, lebih daripada satu makna. Boleh jadi orang cakap hei kafir tadi tu dengan maksud, orang cakap tu bermaksud agama orang tu agama kafir, bukan Islam. Sedangkan dia tahu itu agama Islam. Ini kafir lah orang cakap tu. Dan maksud kedua dia cakap hei kafir, hei Yahudi dan sebagainya lagi tu dengan maksud perangai orang macam tu, perangai macam orang kafir. Terbuktilah demikian kan. Bukan dia main cakap-cakap aja, terbukti bahawa perangai orang yang disebut tadi itu adalah perangai macam orang kafir. Yang ni tak menyebabkan orang cakap tu jadi kafir. Ini maknanya lafaz zahir. Lafaz yang zahir. Di sana ada lafaz yang sarih. Nanti kita akan tengok lafaz sarih. Lafaz sarih ni lafaz kufur yang ada satu makna sahaja, iaitu makna kufur, makna yang kafir sahaja. Macam sebelum ni saya cakap, antara contohnya kalau orang cakap katanya Allah itu lembu. Katanya Allah itu lembu. Tu terang-terang mengatakan Allah itu makhluk, lembu. Tak ada makna lain dah. Dari sudut bahasa kita pun mengatakan lembu tu binatang, satu jenis binatang ternakan. Tu. Kemudian orang bercakap tu, seada dia cakap tu dalam keadaan dia sengaja dengan pilihannya, bukan dipaksa,
dalam keadaan waras, bukannya gila, berakal dan baligh, disebut tu bukan kerana tersasul, dan dalam keadaan dia faham apa perkataan lembu tu, makna tu dia faham lembu tu apa, dia faham apa makna lembu tu. Lalu dia cakap, katanya Allah lembu, kata Allah itu lembu. Jelas maka yang bercakap tu jadi kafir, murtad. Lainlah kalau dia memang tak tahu makna sebenar lembu. Iaitu kita tak boleh jatuhkan orang, tak boleh kata orang tu murtad, tak boleh, sebab dia memang tak tahu langsung makna lembu tu apa. Mungkin dia baru masuk Malaysia ni, baru belajar Bangla mana, orang kenakan dia, kenakan dia, lembu ni maknanya yang maha kuasa katanya. Oh, lembu ni maknanya yang kuasa. Oh, jadi katanya Allah, lalu dia pun kata Allah tu lembu lah. Yang ni dia memang tak tahu. Ingat lembu tu perkataan yang maksud yang maha berkuasa. Yang ni memang tak kafir orang cakap tu, sebab memang tak tahu. Tapi bila kita dah dengar orang cakap macam tu, kita wajib larang. Kita wajib ajar dia dengan makna yang benar. Larang dia berkata begitu, dan kita wajib ajar dengan perkataan yang benar. Jelas Tapi yang tadi dia dah tahu apa maknanya, dia cakap dengan sengaja, dengan pilihannya, bukan dipaksa dengan paksaan bunuh. Dalam keadaan dia waras, dalam keadaan dia baligh, bukan tersasul. Lalu dia cakap dengan sengaja tadi tu, maka dia jadi murtad. Walaupun kata saya bermaksud yang maha lembu tu dengan maksud yang maha berkuasa, walaupun dia bermaksud demikian, salah, murtad juga. Itu mengada-ngada makna yang diada-adakan pula. Okey. Seterusnya kita tengok. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kas-sukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa 'alayhi nisbatu dhalika ilaihi subhanahu. Dan seperti mempersenda salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau janji baiknya atau ancamannya dari seseorang yang tidak terselindung lagi pengetahuannya tentang penyadaran tersebut kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu juga antara contoh lafaz perkataan kufur ialah apabila seseorang tu mempersenda salah satu di antara nama-nama Allah, salah satu di antara nama-nama Allah dipersendakan, buat main-main, maka itu kufur wal-iyad billah. Ataupun dia mempersendakan tentang syurga, mempersendakan syurga. Dia buat main-main pasal syurga ni. Ataupun tentang neraka, tentang neraka, itu janji ancaman Allah Ta'ala, ataupun tentang azab Allah Ta'ala. Dia buat main-main. Sebab ada yang berkata, alah syurga ni, katanya alah neraka ni bukan apa sangat pun, katanya. Ia tempat hangat-hangatkan badan sahaja. Kalau sejuk-sejuk hangatkan badan. Wal-iyad billah. Perkataan macam ni dikira mempelecehkan syurga, mempelecehkan neraka. Bagi siapa berkata demikian, maka kufur wal-iyad billah. Kita jauh daripada perkataan seperti itu. Bahkan ada di kalangan orang yang menyandarkan dirinya sebagai ahli tarikat, ahli tasawuf, sedangkan tasawuf yang sebenarnya bukan demikian, di bawah ajaran salah, pembawaan yang salah. Katanya apa? Syurga, neraka ni sebenarnya tempat yang yang kalau orang masuk tu dia jadi macam tempat untuk rehat-rehat bagi orang yang kafir. Cuma rehat-rehat.
Sehingga kan orang kafir tak nak keluar daripada api neraka. Ada cakap begitu. Wal'iyadzubillah. Yang ni dianggap sebagai mempelecehkan api neraka. Tapi kalau seseorang tu, tapi ingat perkara yang ni, yang kata mempelecehkan api neraka ni, atau mempelecehkan syurga, dalam perkara yang memang biasa orang tahu hal ni. Dia tahu sampai maklumat pasal syurga dan neraka padanya. Adapun perkara-perkara yang setengah orang mungkin dia ingkari, dia peleceh, salah satu di antara azab dalam neraka, dalam keadaan dia tak tahu bahawa perkara ni disebut dalam syarak kita, dalam hukum syarak, dalam nas Al-Quran atau hadis. Cuma perkara ni tidak diketahui oleh ramai orang. Biasa diketahui oleh orang alim ataupun orang yang selalu menghadiri majlis ilmu, baru dapat tahu, oh ini bentuk macam gini dalam neraka. Maka barang siapa yang mengingkari juga perkara ni, mengingkari dalam keadaan tak tahu, dalam keadaan tak tahu kerana jahil, dan perkara ini tidak zahir, kalau diingkari juga, maka kita tak boleh kafirkan dia, tak boleh. Sebab perkara ini bukan semua orang tahu. Bagi orang selalu hadir majlis ilmu tahu. Contohnya apa? Boleh jadi setengah orang tu dia mengingkari kewujudan kala jengking dalam neraka. Boleh jadi dia ingkar. Katanya mana ada kala jengking dalam neraka? Alah, kala jengking je pun. Mana ada katanya. Dinafikan. Sedangkan perkara ni ada dalam hadis Nabi. Ada dalam hadis Nabi, cuma dia tak tahu. Adakah masa tu kita boleh kafirkan dia? Kau dah kafir ni. Ada sebutan Quran, kata ada sebutan hadis ni. Boleh kafirkan dia? Tak boleh, sebab dia memang tak tahu. Jadi oleh kerana dia tak tahu, kita bagi tahulah. Kata, bang, sebenarnya benda yang kata apa ni, kala jengking tu memang ada dalam hadis Nabi. Kita sebut hadis Nabi tu. Kita beritahu ada dalam hadis Nabi. Gitu cara kita tak boleh kafirkan dia. Demikian juga kita tak boleh kafirkan orang yang baru masuk Islam, yang dia memang tak tahu tentang kewujudan neraka contohnya. Tak tahu langsung, dia hanya tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia baru masuk Islam, baru ucap dua kalimah syahadah. Bagi dia Allah Ta'ala ni Tuhan dia yang maha berkuasa, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat kelemahan, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala kepada umat manusia. Dia tahu yang tu. Bab-bab lain tu dia banyak benda dia tak tahu. Lalu dia pun menafikan kewujudan neraka dalam keadaan dia memang tak tahu. Tak ada orang bagi tahu pun lagi. Adakah kita boleh kafirkan dia? Tak boleh, sebab dia baru masuk Islam dan banyak benda dia tak tahu. Maka kita tak boleh kafirkan dia. Yang kita kena buat apa? Kita kena ajar dia sebenarnya perkara ni ada dalam Islam, dalam akidah Islam. Kita beritahu seluruh-seluruhnya itu. Tapi kalau dah bagi tahu, dinafikan juga, kafirlah. Baru kafir sebab dia dah bagi tahu juga. Kafirlah dia. Kemudian kalau kita sebut neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, adakah itu dianggap sebagai menghina neraka? Tak. Dan memang itulah sifat neraka. Sebaik-baik seburuk-buruk tempat tinggal, sekeji-keji tempat tinggal, itulah neraka. Yang itu tidak menghina. Yang menghina ni macam gini, katanya alah neraka bukan apa pun, katanya alah bukan benda apa pun, lah sikit je, sikit punya hal katanya. Yang ni kafir, mempelecehkan neraka. Jelas? Bahkan neraka ni Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita minta dengan Allah supaya kita dijauhkan daripada api neraka. Rasulullah pun juga ajar kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita ni dijauhkan daripada api neraka. Kalau dalam Al-Quran ada apa dia?
dalam banyak tempat dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Antaranya yang masyhur, yang selalu kita baca, apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan jauhilah kami daripada api neraka. Dalam hadis ada. Ya, dalam hadis ada. Dalam hadis ada. Antaranya doa yang kita baca dalam semasa kita duduk tasyahud akhir, selepas tasyahud sebelum bagi salam, kita ada baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Ada situ wa min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Tu kat situ. Diminta jauh. Dalam Al-Quran pun ada sebut bahawa neraka jahanam ini adalah wa bi'sal qarar, seburuk-buruk tempat tinggal. Dia sebut lagi tentang api neraka ni, wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Maka tak mengapa disebut demikian. Yang tak boleh macam mana? Memperlecehkan azab tu. Tak ada apa lah. Contoh dia berkata tak ada apalah api neraka ni. Okay, oleh sebab itulah tak boleh dilarang untuk kita berdoa dengan menyebut dengan hak neraka jahanam. Contoh dia sebut, ada kata seorang sebut, katanya, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada azab neraka dengan hak neraka jahanam. Tak boleh. Kenapa? Sebab neraka ni tidak ada padanya kemuliaan. Tidak ada padanya kemuliaan. Sebab perkataan hak di situ, dia mendatangkan kemuliaan, mendatangkan rasa kemuliaan. Maka sebab itulah tak boleh kita berdoa demikian. Kalau nak berdoa yang secara tawasul macam tadi, kita boleh tawasul dengan apa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya. Dengan hak Nabi Muhammad. Itu boleh, diharuskan, dibolehkan. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, wa ka'an yaqula law amarani Allah bikadha lam af'alhu أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. Maknanya, dan seperti seseorang itu berkata, sekiranya Allah Ta'ala menyuruh aku melakukan sesuatu perkara, aku tidak akan mengerjakannya. Atau kalau jadilah kiblat pada arah tertentu, aku tidak akan solat menghadapnya. Atau sekiranya Allah Ta'ala menganugerahkan aku syurga, aku tidak akan masuk ke dalamnya. Yang ni dia ada syarat. Bertujuan, yang ada tujuannya. Bertujuan menghina dan menzahirkan kedegilan pada semua perkara di atas. Lafaz-lafaz tadi, barang siapa yang mengatakannya dengan maksud memperlekeh perintah Allah Ta'ala, maka dia kafir. Atau memperleceh kiblat, maka dia jadi kafir. Atau memperleceh syurga, maka dia kafir. Ataupun dengan maksud untuk menunjukkan kedegilannya, tak nak terima perintah Allah Ta'ala, tak nak terima perintah Allah Ta'ala, pun ini pun kufur, kafir. Dia ada dua perkataan macam tadi tu. Kalau tujuannya untuk memperlekeh perintah Allah, memperlekehkan kiblat, memperlekehkan syurga, ataupun dengan maksud untuk menunjukkan kedegilannya kepada Allah Ta'ala, tak nak terima perintah Allah Ta'ala, menolak perintah Allah Ta'ala, maka kafir.
Pada ghalibnya perkataan-perkataan tadi, ungkapan-ungkapan yang disebutkan tadi digunakan untuk memperlecehkan. Tetapi boleh jadi ada sebahagian orang dia tidak memahami perkataan tersebut dengan maksud memperleceh. Seperti perkataan ini, katanya sekiranya Allah Ta'ala menganugerahkan aku syurga, aku tidak akan masuk ke dalamnya. Dia faham macam mana? Dia faham sekiranya Allah Ta'ala memberikan aku syurga, aku tak nak masuk dalam syurga. Tapi bukan dengan maksud memperlekehkan syurga ataupun tak nak terima apa yang Allah Ta'ala anugerahkan padanya. Tapi maksudnya apa? Andai kata Allah Ta'ala anugerahkan aku syurga, andai kata Allah anugerahkan aku syurga, aku redha kepada Allah Ta'ala tanpa aku masuk dalam syurga. Dengan maksud itu. Kalau Allah tak bagi aku syurga pun tak apalah sebenarnya. Yang penting aku redha dengan Allah, dah cukup bagi aku. Dengan maksud itu. Kalau yang ni tidaklah menjadi kafir. Ini tengok maksud dia. Mungkin juga kalau orang cakap pada dia, ada kata orang cakap pada dia, buat ni. Ni perintah Allah ni. Ni buat. Aku tak nak buat. Aku tak nak buat. Katanya. Tak nak buat kenapa? Kerana orang tu suruh. Ni buat ni. Aku tak nak buat. Katanya. Dengan maksud apa? Kerana orang tu suruh aku. Kan ni wajib? Ya, walaupun wajib. Jelas Yang ni dia buat ni, dia cakap macam tu bukan kerana memperlekehkan hukum Allah, perintah Allah, kerana nak menolak perintah Allah, tak. Tapi dia tak suka orang tu suruh dia. Walah menyampah tengok dia suruh aku. Geli. Tak nak buat. Dia ada sifat angkuh dengan orang tu. Bukan kerana dia tolak hukum Allah, bukan kerana dia memperlekehkan hukum Allah, tapi kerana dia tak suka orang tu suruh dia. Kan ada setengah orang tak suka disuruh-suruh, kan? Tak tengok orang lain, kita tengok mungkin di kalangan keluarga kita, mungkin anak kita. Kita suruh benda yang sama, kita nak buat. Tapi kalau cikgu disuruh, dia buat. Adik-beradik disuruh, dia tak nak buat. Kalau cikgu disuruh, buat. Benda yang sama je. Kan? Kerana apa dia? Alah, bukan apa pun ni. Kerana orang tu suruh, dia tak nak buat. Demikian juga kalau yang tadi tu dicakap macam tadi tu, dalam keadaan dia tidak mempeleceh, tidak melawan hukum Allah, dalam keadaan yang sama dia masih lagi beriktikad bahawa perintah Allah ni betul, benar, ni memang wajib pun, cuma tak nak ikut orang tu je. Jelas Kemudian yang berikutnya, kalau seseorang tu disuruh solat, lalu katanya apa? Kalau kamu tunjuk arah kiblat mana sekalipun, aku tak nak menghadap ke arah tu, katanya. Tak nak. Aku takkan solat ke arah tu. Yang ni sekira dia cakap begitu dengan maksud nak beritahu bahawa dia memang malas. Dia tak nak solat kerana malas. Walaupun orang dah tunjuk ni arah kiblat sini ni, aku tunjuk arah kiblat mana pun aku tak nak solat, katanya. Tak nak solat arah kiblat tu, tak nak solat. Dengan maksud apa? Aku malas nak solat. Yang ni dia tidak bermaksud untuk memperlekehkan solat ataupun kiblat, bukan bermaksud untuk menolak hukum Allah, perintah solat tu, tak. Dalam keadaan dia memang terima ini perintah Allah ni, dia terima, ni wajib ni.
Maka yang ni tak menjadi kafir. Tidak menjadi kafir. Tapi ingat, perkataan-perkataan yang tadi tu, yang 3 perkataan tadi tu, katanya apa? Kalau Allah perintahkan begitu, aku tak nak ikut, aku tak nak buat. Kalau kiblat di arah sini, aku tak nak menghadap pun arah kiblat tu, tak nak solat pun. Andai kata Allah bagikan aku syurga, aku tak nak masuk syurga. Ingat tak, sekiranya dia cakap tu dengan maksud memperlekehkan perintah Allah, syariat Allah, ataupun melawan Allah, menolak perintah Allah Ta'ala, maka sesungguhnya orang yang berkata demikian kafir tanpa ragu-ragu lagi. Tapi tengok maksud dia apa dah. Qala al-muallif rahimahullah. Boleh satu lagi sikit kan? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ka'an yaqula law akhadhani Allah bi tarki as-salati ma'a ma ana fihi min al-maradi zalamani. Dan seperti seseorang berkata, sekiranya Allah Ta'ala menyeksaku disebabkan aku meninggalkan salat, katanya, sedangkan aku dalam keadaan sakit, maka Allah telah menzalimiku, wal'iyad billah. Perkataan macam ni perkataan yang menyandarkan kezaliman, sifat zalim kepada Allah Ta'ala. Ini jadi macam mana ni? Macam mana boleh jadi gini ni? Gini contohnya apa? Kalau seorang tu dia sedang sakit, dan dia rasa tak selesa dengan kesakitan itu, rasa tak selesa dengan kesakitan itu. Lalu orang pun cakap kat dia, solat jangan tinggal solat. Sakit-sakit pun wajib solat. Tak boleh ni, fardu ni. Tinggal solat ni masuk api neraka. Tak boleh, walaupun sakit sekalipun. Solat cara orang sakit. Solat orang uzur. Lalu katanya apa? Katanya, kan aku ni sakit. Allah tahu aku ni sakit. Kalau aku tak solat pun Allah tahu aku tak solat kerana aku sakit. Katanya. Kemudian dia sambung lagi tu, katanya, andai katalah Allah Ta'ala, Allah tu katanya azabkan aku kerana aku tak solat, sedangkan aku ni sakit, Allah tahu aku sakit, maka Allah menzalimiku, katanya. Kafir, wal'iyadu billah. Yang ni sarih, tanpa takwil. Tanpa takwil. Tak ada makna kedua dah ini. Jadi satu makna je. Makna apa? Menyandarkan sifat zalim kepada Allah Ta'ala. Yang ni sarih. Tak perlu kita tanya, apa maksud kau cakap ni? Tak perlu tanya. Yang kudu tanya, kau faham tak apa kau cakap? Itu kita boleh tanya. Mungkin dia salah faham apa dia cakap tu. Mungkin tak faham makna zalim tu apa. Mungkin kita kena tanya, kau faham tak makna zalim tu apa? Yang ni kita kena siasat dulu lah. Kau bercakap, kita siasat dia, masa bercakap tu dia hilang akal ke? Masa dia bercakap, dia tersasul ke dia? Kita siasat yang tu, kena semak. Setara itu pun, yang soreh macam tu pun kita kena semak dulu. Keadaan perkataan dia cakap, dia faham tidak? Masa dia bercakap tu dia siuman tak? Masa dia bercakap tu dipaksa ke? Ataupun dia tersasul ke? Tengok, semak dulu. Bila sudah melepasi syarat-syarat tu, memang sah-sah. Kafir lah dia. Jelas Allah Ta'ala tidak zalim, kerana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Maknanya, dan Tuhanmu bukanlah zalim kepada hamba-Nya. Itu mafhumnya. Jadi barang siapa berkata demikian telah memperlekehkan Allah dan juga mendustakan firman Allah Ta'ala, maka itu kafir. Wal'iyadu billah. Dah ke nak sambung lagi? Dah nak sambung lagi?
bulan depan. Kita tangguh dengan tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.